Tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu. Tutup pintu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung ataupun membincangkan tajuk kita yang khas, bukannya tajuk biasa, tajuk tetap yang mana sepatutnya biasa hari Rabu malam Khamis. Kita biasa akan ambil tajuk berkenaan dengan usul tafsir, tapi hari ini kita ambil sikit tajuk yang penting yang kita sekarang dah dekat sangat dah. Tak lama lagi akan hadir Ramadan. Maka nak tak nak kita patut buat persiapan. Untuk menyambut Ramadan ni banyak sudut. Dan sudut pertama yang paling besar sekali adalah masalah ilmu. Selepas taubat, selepas daripada kita berdoa kepada Allah Taala untuk sampai dalam Ramadan, kita kena ada persiapan ilmu. Dengan sebab itu pengetahuan kita tentang kelebihan Ramadan dan juga ganjaran pahala dalam bulan Ramadan sangat penting untuk membawa kita bersungguh-sungguh pada masa yang akan datang. Sebab itu kita insya-Allah akan bincangkan malam ni ringkasan daripada kitab Lataiful Ma'arif karangan Ibnu Rajab Al-Hambali berkenaan dengan musim-musim ibadat yang Allah Taala beri pada kita. Mana kita hari ini insya-Allah kita akan ambil berkenaan dengan tugasan bulan Ramadan Al-Muazzam. Baik. Wazaifu syahri Ramadan al-muazzam, tugasan bulan Ramadan yang dibesarkan, yang diagungkan. Qala al-muallif, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu biqudumi Ramadan. Baginda akan memberikan berita gembira kepada sahabat baginda tentang kehadiran Ramadan. Kama kharajahu Ahmad, Imam Ahmadu wan Nasa'i an Abi Hurairah. Macam mana dikeluarkan ia oleh Imam Ahmad, Nasa'i daripada Abu Hurairah anhu. Qala, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yubashiru ashabahu yaqulu. Dahulu Nabi SAW memberi berita gembira pada sahabat-sahabat baginda, dan baginda bersabda, qad ja'akum syahrul ramadhana. Qad ja'akum syahrul ramadhana, sungguh telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang berkat. Kataballahu alaikum siyamahu, Allah telah fardukan ke atas kalian berpuasa akannya. Wa tuftahu fihi abwabus samai, akan dibuka padanya pintu-pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahimi, dan akan ditutup padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatinu, dan dia akan diikat atau dikunci padanya syaitan-syaitan. Fihi lailatun khairum min alfi syahrin, padanya ada satu malam yang lebih baik berbanding 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim, barang siapa diharamkan akan kebaikannya maka dia telah diharamkan. Okey. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Okey. Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama menjelaskan hadis ni, hadzal hadithu aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'dan bi syahri ramadhana. Hadis ini adalah asal ataupun sumber dalam memberikan ucapan tahniah manusia
sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain dengan kedatangan bulan Ramadan. Tentang bulan Ramadan. Okay. Kita memang digalakkan memberikan berita gembira pada orang tentang bulan Ramadan. Tapi banyak menjadi adat, kebiasaan orang Arab zaman dahulu, mereka sering sebut Ramadan Karim. Ramadan Karim, Ramadan yang amat pemurah. Tapi saya dengar benda di Sudan. Dia kata Ramadan Karim, Ramadan Karim. Bila datang Ramadan, Ramadan Karim. Tapi sebenarnya bila sampai kat Yaman, ada jawapan, Allahu Akram, Allah lagi pemurah. Ramadan ni penuh berkat, penuh dengan curahan kebaikan, tapi Allah Ta'ala lagi banyak akan kebaikan. Yang lebih mulia adalah, lebih pemurah adalah Allah Ta'ala, bukan bulan Ramadan. Ala kulli hal, ini cara manusia ucap tahniah satu sama lain. Satu sama lain mereka ucap tahniah. Okay, kenapa? Kaifa la yubashshirul mu'minu bi fatihi abwabil jinan. Bagaimana tidak diberitakan gembira orang beriman tentang pembukaan pintu-pintu syurga. Okay, bagaimana tidak diberitakan gembira orang beriman tentang pembukaan pintu syurga. Kaifa la yubashshiru al-mudhnibu bi ghalqi abwabin niran. Bagaimana tak diberitakan gembira untuk orang yang berdosa tentang penutupan pintu-pintu neraka. Kaifa la yubashsharu. Bagaimana tidak diberitakan gembira al-ghafilu tentang kepada orang yang lalai bi waqtin yughallu fihi syaitan, tentang satu waktu yang dikunci dan diikat padanya syaitan. Ini sebenarnya adalah secara fizikal macam dinyatakan oleh para ulama. Memang syaitan diikat. Sebab tu bila pada bulan Ramadan kita akan dapat lihat manusia akan mara kepada kebaikan dengan mudah. Dengan azan pergi datang solat berjemaah, akan bersedekah, dia akan bahkan tabung sedekah pada musim Ramadan akan lebih tinggi berbanding bulan yang lain kerana syaitan telah diikat. Ini Allah Ta'ala beri pada kita rasa macam mana keadaan apabila syaitan tidak ada berkeliaran, dan kita sepatutnya boleh dapat keadaan tersebut dengan sentiasa meminta Allah Ta'ala lindung kita daripada syaitan. Lindung kita daripada syaitan. Okey. Min aina yushbihu hadha zamana zamanun. Dari mana boleh disamakan masa ini, zaman ini dengan zaman yang lain. Masa-masa yang ada pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, diikat syaitan-syaitan. Manakah lebih ada menyerupai zaman ini? Tak ada yang serupa dengannya. Bulughu syahri ramadana wa siyamuhu ni'matun azimatun ala man aqdarahu Allahu alaihi. Dapat sampai kepada bulan Ramadan. Berpuasa pada bulan Ramadan adalah satu nikmat yang amat agung, yang amat hebat ke atas siapa-siapa yang telah upayakan dia ke atasnya untuk melakukannya. Sebab memang kita kata memang terjadi banyak juga. Saya jumpa tengok ada seorang kawan saya seorang datang saja Ramadan, dia akan tak sakit. Aisyah bising yang tu. Okey. Datang di bulan Ramadan dia sakit, masuk hospital lagi. Kan dia gastrik teruk. So, jadi siapa-siapa tak nak upayakan pergi. Duduk sini diam. Tak mau. Pergi. Okey. Bagaimana dia kata apa, dia kata memang ini adalah nikmat besar. Wa yadullu alaihi hadithu salasatil ladina ustushhida isnani minhum thumma mata thalithu ala firashihi ba'dahuma. Menunjukkan kepada ini satu hadis yang tentang 3 orang yang telah mati syahid, 2 orang daripada mereka. Kemudian mati yang ketiga ala firashihi ba'dahuma, di atas katilnya sesudah 2 orang sahabat dia mati syahid. Faru'iya fil manami sabiqan lahuma, lalu dilihat dia dalam tidur mendahului akan. Jangan pergi bising. Lalu dilihat dalam tidur mendahului 2 teman dia yang mati syahid. Jadi bila dilihat macam tu, dan orang adu pada Nabi SAW. Ini cara kalau zaman dahulu ketika Nabi hidup SAW, baginda tahu mana mimpi yang benar, mana mimpi yang tidak. Adapun kita tak boleh sama sekali untuk letakkan mimpi kita ni adalah benar ataupun mimpi kita petanda yang betul. Kita tak tahu ia ke tidak, maka baik kita diamkan saja. Hatta pada zaman berkenaan, pada zaman dulu pun mereka hanya ceritakan macam Nabi ajarkan, ceritakan mimpi baik pada orang yang kita sayang saja, yang dekat kita saja. So para sahabat sayang Nabi, maka dia cerita pada Nabi SAW. So bila 3 orang ni, 2 mati syahid, 1 mati atas katil. Tapi yang mati atas katil ni dilihat mendahului dua sahabatnya yang mati syahid.
Maka orang tak faham kenapa. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka telah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi salla ba'dahuma kadza wa kadza salatan wa adraka ramadhana fasamahu. Bukankah dia telah solat sesudah mereka berdua dah tak ada. Mana orang yang mati syahid tadi betul kedudukan dia tinggi, tapi telah berhenti daripada dia ganjaran pahala dan juga kebaikan. Apa dia dapat, itulah kadar yang dia ada. Lelaki yang hidup lagi tadi, walaupun mati atas katil, ya, dia masih lagi berpeluang untuk solat. Dan setiap solat yang dia buat tadi boleh meninggikan darjat dia. Wa adraka Ramadan, lalu dia sempat dengan Ramadan dan dia puasa Ramadan. Bukankah dia sempat macam tu? Fa wallazi nafsi biyadihi, maka demi Tuhan yang aku di tangannya, inna bainahuma la ab'ada mimma bainas samai wal ardi. Sungguh di antara mereka berdua ada jarak lebih jauh berbanding apa yang di langit dan di bumi. Ada apa yang di langit ke bumi, daripada antara langit ke bumi, itulah jarak lebih jauh daripada itu di antara mereka. Sebab kharajahu Imam Ahmad wa ghairuhu, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan selainnya. Sebab nyawa kita, makin kita ada nyawa untuk beribadat, maka itu adalah tanda Allah SWT berikan kita peluang lagi untuk menambahkan ibadat dan meninggikan darjat kita di sisi Allah SWT. Sering salah faham, ada orang salah faham, bila kawan dia mati dulu, dapat sampai kebaikan, dia telah hilang segala kebaikan. Sedangkan selagi nyawa dia hidup, selagi nyawa dia ada, menambah kepada seorang beriman tu, umur dia tak akan menambah kecuali kebaikan. Sentiasa akan baik. So kalau dia dapat ibadat, dapat tasbih, dapat berzikir dan sebagainya, daripada ibadat lisan ke, anggota ke, ataupun hati ke, dia akan meningkatkan kedudukan dirinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau dapat puasa Ramadan pun, tengok lelaki tersebut dengan dapat solat selepas daripada dua sahabat dia mati syahid, dia dapat solat lagi dan dapat puasa pula Ramadan, dia dapat mendahului sahabatnya yang mati syahid. Ini nak fahamkan berkenaan dengan besarnya dapat sempat dengan Ramadan dengan berpuasa. Man ruhima fi syahr Ramadan faqad fahuwal marhum. Barang siapa dirahmati dalam bulan Ramadan, maka dialah orang yang dirahmati. Wa man hurima khairahu fahuwal mahrum. Barang siapa yang diharamkan kebaikan bulan Ramadan, maka dialah orang yang diharamkan ini kebaikan. Walam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Wa man lam yatazawwad fihi lima'adihi fahuwa malum. Dan barang siapa yang tak berbekal, tak mendapatkan bekal dalam bulan Ramadan untuk tempat kembalinya hari kiamat nanti, maka dia orang yang tercela. Siapa dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka dia orang yang dirahmati, marhum. Siapa yang diharamkan dia dapat kebaikan Ramadan, maka dia yang diharamkan. Dan siapa tak bersiap sedia mendapatkan bekal dalam bulan Ramadan, maka dia orang yang tercela. Berkata penyair, ata Ramadan marzra'atul ibadi, telah datang Ramadan, tempat penanaman, tempat bercucuk tanam sekalian hamba. Litatahirul qulubi minal fasadi, untuk membersihkan kalbu-kalbu daripada segala kerosakan. Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'la, maka tunaikanlah hak-hak Ramadan, kata-kata dan perbuatan. Wa zadaka fattakhidhu ilal ma'adi, dan bekalan engkau ambillah ia sehingga kepada hari pembalasan, hari kebangkitan, hari pengembalian. Faman zara'al hububa wa ma saqaha, barang siapa yang menanam akan biji-bijian namun dia tidak menyiramnya, ta'awwaha nadiman, pasti dia mengeluh, menyesal, yaumal hasadi, pada hari menuai. Dia buat ibadat, buat baik, tapi dia tak siram. Dan seolah-olah datangnya Ramadan ni menjadi tempat penyiraman bagi, dibesar-besarkan lagi hasil bagi tanamannya. Apa yang ditanam akan dibesarkan lagi dalam Ramadan. Ya man tala sughaibatuhu anna, wahai si dia yang jauh atau panjang gaibnya ia daripada kami, daripada kita. Qad qarubat ayyamul musalahati, telah dekat pun hari-hari untuk perdamaian, hari-hari untuk bersama. Ya man damat khasaratuhu, wahai orang yang berterusan akan kerugiannya. Qad aqbalat ayyamut tijarati rabihati, telah datang hari-hari perniagaan yang menguntungkan. Ini hari perniagaan menguntungkan datang. Kita terlepas dah tahun lepas, sekarang datang tahun ni punya. So jadi siapakah yang nak meninggalkan akan keuntungan ini? Malam yarbah fi hadha syahri fi ayyi waqtin yarbah. Barang siapa yang tidak dapat keuntungan pada bulan ini, maka bulan manakah lagi dia akan dapat untung? Kalau bukan ini bulan yang dia dapat untung, dia nak bulan mana lagi?
Man lam yakrub fihi min maulahu fahuwa ala bu'dihi la yabrahu. Barang siapa yang tidak mendekat dalam bulan Ramadan ini kepada tuannya itu Allah Ta'ala, maka dia di dalam kejauhan secara berterusan. La yabrah, tak berhenti-henti, makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kam yunadi hayya 'alal falahi wa anta khasirun. Betapa banyak diseru. Kam yunada, betapa banyak diseru, hayya 'alal falah, marilah kepada kejayaan, wa anta khasirun, dalam keadaan engkau ni rugi. Kam tud'a ila salahi wa anta 'alal fasadi musabiru. Betapa banyak telah diajak kepada pembaikan, sedangkan engkau dalam kerosakan bertahan. Idza ramadhanu ata muqbila, bila Ramadan datang hampir, faqbil fabil khairi yustaqbalu, maka maralah, lantas dengan kebaikan ia disambut. La'allaka tukhti'uhu qabila, barangkali engkau tersilap terlepas pada dia pada yang mendatang. Wa ta'ti bi udhrin fala yuqbalu, barangkali engkau tersilap dia, terlepas dia mendatang tapi engkau tak sambut dia, dan engkau akan datang dengan alasan tapi takkan diterima nanti, rugi. Takkan diterima, saya lah, tapi dah rugi. Pasal kita dah dekat dah sekarang, berapa hari je lagi kita nak sampai Ramadan. Kam mimman ammala an yasuma hadha syahra, betapa banyak orang yang mengimpikan untuk berpuasa bulan ini. Fakhanahu amaluhu fasara qablahu ila zulmatil qabri, maka telah mengkhianatinya impiannya, lalu dia menjadi sebelum Ramadan kepada kegelapan kubur. Khataba Umar bin Abdul Aziz, telah berkhutbah Umar bin Aziz, akhiru khutbatin khatabaha, khutbah atau ucapan dia terakhir yang dia ucapkan, khutbah yang terakhir dia, ucapan yang terakhir dia ucapkan, khutbah yang terakhir dia berkhutbah. Faqala fiha, maka dia kata dalam kata-katanya, innakum lan tukhlaqu abasa, sungguh kalian tidak diciptakan sia-sia. Walan tutraku sudah, dan kamu takkan dibiarkan secara hampa. Fa innalakum ma'ada, sungguhnya kalian ada tempat kembali. Fikirkan, kita ada tempat kembali. Yanzilullahu fihi lil fasli baina ibadihi, yang akan turun Allah Ta'ala, datang arasy dibawa ke arah mahsyar padanya untuk pemutusan hukum di antara hamba-hambanya. Faqad khaba wa khasira man kharaja min rahmatillahi allati wasi'at kulla syai'in, maka sungguhnya telah hampa dan rugi sesiapa yang keluar dari rahmat Allah Ta'ala, yang rahmat Allah Ta'ala ni meluasi semua benda. Wa hurima jannatan arduhas samawati wal ard, dan orang tu diharamkan atau terlepas syurga yang keluasannya seluruh langit dan juga bumi. Punya besar, dia terlepas. Dan kalau syurga tu besar jarum, kita fahamlah, terlepas, tak jumpa. Tapi syurga ni besar, dia seluas langit dan bumi, tapi dia boleh terlepas. Ini orang yang rugi, hampa dan rugi. Ala tarona annakum fi aslabi halikin, adakah tidak kalian lihat bahawa kalian dahulu dalam sulbi orang-orang yang telah binasa. Wa saytuha ba'dakum baqun kadzalika hatta turadda ila khairil warithin, dan demikian itulah, mana kita dahulu pada sulbi orang yang telah lalu, mana ada orang sebelum kita yang hidup, kita dan sulbi mereka. Dan dunia ni kan akan diwarisi sesudah kita tiada, keadaan tiada, oleh orang-orang yang kekal lepas ni. Demikian juga sampailah dikembalikan semua sekali dunia ini kepada sebaik-baik yang mewarisi, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada siapa yang kekal, semua manusia meninggalkan dunia ini. Setiap hari orang meninggal. Tahun ni tengok keliling kita, berapa ramai adik-beradik kita yang dah tak ada, bapa kita, mak kita yang dah tak ada, nenek kita, atuk kita yang dah tak ada, yang dahulu mereka bersama kita, kemudian sekarang tidak ada bersama kita. So semua ni tahu, nampak dan jelas tentang pemergian orang sebelum kita. Wa fi kulli yaumin tusyayyauna ghadiyan wa raiha ila Allah qad qada nahbahu wan qada ajaluhu, dan pada setiap hari kalian mengiringi orang yang pergi, yang datang dan pergi kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan orang yang datang pergi balik Allah Ta'ala pagi, ada mati petang, kan, kepada Allah Ta'ala, dan telah habiskan akan dia punya tempoh dia, dan telah tamatlah akan ajal dia. Fatwaddi'unahu wa tada'unahu fi sada'il minal ardi ghair muwassadin wala mumahhadi, lalu kalian tinggalkan orang tersebut, kalian ucap selamat tinggal kepada dia, dan kalian tinggalkan dia dalam rekahan daripada tanah, dengan tanpa berbantal, tidak juga ada tempat berbaringan, tak ada tempat berbaring, tak ada hamparan, tak ada
bantal, tak ada hamparan. Qad khala'al asbaba wa faraqal ahbaba wa sakanat turaba wa wajahal hisaba. Yang orang tersebut telah pun ditanggalkan daripada semua asbab, semua punca-punca untuk dia hidup dah tak ada dah. Dan dia berpisah dengan orang-orang yang disayangi. Dan dia tinggal dalam tanah dan dia berhadapan dengan hisab. Ghaniyan amma khallafa faqiran ila ma aslafa. Dia tak perlukan kepada apa yang dia tinggalkan. So dia apa dia tinggalkan? Harta dia, anak dia, isteri dia, kereta dia, motor dia, komputer dia, kawan-kawan dia, semua sekali dia tak perlukan dah. Dia tak perlu. Kalau bagi pun tak guna ketika itu. Namun faqiran ila ma aslafa, dia amat fakir kepada apa yang telah buat dahulu. Apa dia buat dahulu, dia sangat-sangat fakir kepadanya. Kalau ada buat walau satu kebaikan, semuanya akan menjadi sebab untuk dia selamat. Fattaqullaha ibadallahi qabla nuzulil mauti wa inqida'i mawaqitihi. Maka takwalah kalian kepada Allah Ta'ala, wahai hamba-hamba Allah, sebelum turunnya kematian dan juga tamatnya waktu-waktu kematian. Wa inni, dan sungguhnya aku, la aqulu lakum, aku benar-benar kata pada kalian, hadhil maqalata, kata-kata ini, wa ma a'lamu inda ahadin minadh dhunubi akthara mimma a'lamu indi. Aku tak tahu, aku tidak tahu di sisi sesiapa daripada dosa-dosa lebih banyak berbanding apa yang aku tahu daripada diriku sendiri. Sepatutnya manusia ni lebih tahu dosa dia berbanding dosa orang. Ada banyak orang tahu dosa orang lain, tak tahu dosa sendiri. So Umar Abdul Aziz, dia maklumkan kat sini, dia kata aku lebih tahu dosa aku banyak dan banding aku tak tahu dosa orang lain lebih daripada aku tahu dosa aku sendiri. Walakinni astaghfirullah wa atubu ilaihi. Namun begitu, aku minta ampun kepada Allah Ta'ala dan aku bertaubat kepadanya. Thumma rafa'a tarfa ridaihi, kemudian dia pun angkat ujung kain rida dia, kain tutup dia, tutup kan kepala dia. Wa baka hatta syahiqa, dan dia menangis sehingga dia terisak-isak dan teringatkan akan mati yang semakin hampir. Yang mana kita kata, kita kalau kita sedar tentang kematian kita, maka Ramadan yang kita ada ni kita akan beria-ria lah untuk kejar. Jadi Ibn Rajab Al-Hambali dalam kisah ni cuba bawakan kata-kata Umar Abdul Aziz untuk sedarkan kita bagaimana wajib ataupun pentingnya kita untuk membuat persiapan. Pasal memang Ramadan adalah tempat untuk kita mendapatkan bekalan. Dan amat malanglah sesiapa yang datang Ramadan tapi tak dapat bekalan. Tak dapat bekalan. Ini pelik kan, pelik. Thumma nazala 'anil mimbari. Kemudian dia pun turun daripada mimbar. Fama ada ilal mimbari ba'daha. Maka dia tidak kembali lagi kepada mimbar tersebut sesudahnya. Hatta mata rahmatullahi alaihi, sampailah dia mati. Semua rahmat Allah Ta'ala ke atas beliau. Dia kata penyair, ya dalladhi ma kafahu dzambu fi rajabin. Wahai si dia yang tidak mencukupi dia dosa dalam bulan Rajab. Hatta asa rabbahu fi syahri sya'bani, sehingga dia menderhaka Tuhan dia dalam bulan Sya'ban. Laqad azallaka syahrus sawmi ba'dahuma, sesungguhnya telah menjelma kepada kalian bulan puasa, bulan berpuasa sesudah kedua-duanya, sesudah daripada Sya'ban dan juga Rajab dan Sya'ban. Fala tusayyirhu aidan syahra isyani, maka janganlah jadikan ia juga bulan untuk kemaksiatan. Watul Qur'ana wasabbih fihi mujtahida, bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ini benda pesanan yang besar. Bacalah Al-Quran. Zaman dalam bulan ni janganlah sibuk kirakan tadabbur cukup ke, faham makna ke tidak ke. Baca je Quran tu. Jangan sekali-kali jadikan macam apa perangai ahli kalam yang berfalsafah tu menjadi trend atau perangai kita. Kita tak sibuk nak beramal, kita sibuk tanya soalan. Mana lagi patut? Lain tak buat langsung pun. Tak buat langsung pun. Baca Qurannya tidak. Kan, tadabbur Qurannya tidak. Kan, faham maksud Qurannya tidak. Last sekali tak ada benda buat. Tak perlukan pada berkenaan. Bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Ada waktu kosong, bacalah Al-Quran. Wasabbih fihi mujtahida, dan bertasbihlah dalam bulan ni secara bersungguh-sungguh. Fa innahu syahru tasbihin wa qur'ani. Sungguhnya ia, bulan Ramadan ni adalah bulan tasbih dan bulan Al-Quran. Bulan muji Allah Ta'ala, bertasbih muji Allah Ta'ala, menyucikan Allah Ta'ala, dan juga bulan Al-Quran. Wahmil ala jasadin tarjun najata lahu. Bawakanlah pada jasad tu yang kau harapkan keselamatan baginya. Fasawfa tudramu ajsadun binirani, kerana akan datang
akan dipenuhi jisim badan tersebut kalau tidak didapatkan akan kebaikan dengan api, penuh dengan api. Jika tidak diisikan, waktu sekarang ni letihkan diri kita untuk ibadat lebih baik daripada kita bahayakan diri kita kepada pembakaran api neraka. Kam kunta ta'rifu mimman shama fi salafin. Betapa banyak engkau telah tahu orang-orang yang berpuasa pada waktu yang telah dahulu. Min baini ahlin wa jiranin wa ikhwani, dari kalangan keluarga engkau sendiri, jiran-jiran kau dan juga saudara-saudara kau. Berapa ramai yang telah hilang, berapa yang dahulu puasa dalam bulan Ramadan tapi tak dapat puasa lagi. Afnahumul mautu wastabaqaka ba'dahum hayyan fama aqrabal qasi minad dani. Telah membinasakan mereka, telah memfanakkan mereka kematian. Wastabaqaka, dan dia mengajar engkau pula ba'dahum sesudah mereka, hayyan, dan dikekalkan kau hidup sesudah mereka. Fama aqrabal qasi minad dani, maka tiadalah lebih dekat orang yang jauh daripada orang yang dekat. Pasal mati ni dia pasti datang. So tak kira sekarang atau akan datang, dia pasti berlaku. Dan pada sesiapa yang memang Ramadan dah dekat ni, ambillah peluang, kan, kejarlah. Kita ni tak tahu kita akan hidup lagi ke tidak pada masa akan datang. Sebab tu kenapa dia datangkan dengan pengertian ini. Dan dia kata mu'jibin bi thiyabil aidi yaqtauha, yang mana orang ni yang masih lagi yang rasa takjub, dia hidup tapi dia rasa takjub, dia, kematian mengejar dia, tapi dia mu'jibin bi thiyabil aidi yaqtauha, dia rasa takjub dengan pakaian hari raya yang dia tempah, dia potong kain tersebut ikut badan dia. Fa asbat fi ghadin aswabaka akfani, maka akan jadi pada esok hari nanti pakaian dia adalah kain kafan je, bukan lagi baju kain ni lah, kain tu lah, kain chiffon ke kain apa, tak ada dah. Satu masa nanti kain kafan lah akan tutup kita. Banggalah kita mana pun dengan baju kita pakai yang beli mahal, tapi berakhir dengan akhirnya yang tutup kita nanti kain kafan. Hatta mata ya'murul insanu maskanahu, sehingga bilakah, sampai bilakah akan mengimarahkan manusia ni tempat tinggalnya. Masih maskanihi qabrun li insani, sedangkan tempat kembali dia, kan, kita imarahkan tempat tinggal kita, namun begitu tempat pengakhiran kita, masih maskanihi, tempat pengakhiran tempat tinggalnya adalah qabrun li insani, kubur bagi manusia. Tidak ada tempat lain, itu tempat pengakhiran kita. Besarlah mana sekalipun rumah kita, imarahkanlah macam mana pun, cantikkanlah, tapi tempat pengakhiran kita adalah nanti ke kubur yang Allah tentukan bagi kita. Jadi memang kita kata bagi orang yang berpuasa datang Ramadan ni, dia memang kita kata dia ada beberapa perkara yang kita kena kejar. Kita kena dapatkan dalam bulan Ramadan ni. Sebab bulan Ramadan ni sebenarnya dia adalah macam kita tadi, bulan yang kita ucap tahniah pada satu sama lain. Jadi persiapan Ramadan ni para ulama bahaskan kepada 3 perkara sebenarnya. 3 perkara besar. Okey, pertama, sebelum masuk Ramadan, dan kita tahu Ramadan datang macam mana bulan Syaban datang, dia ada peristiwa penting dalam bulan-bulan yang Allah Taala jadikan ni. Allah Taala ciptakan apa dia nak, dan Allah Taala pilih apa yang dia nak. Dia cipta dan dia pilih. Yakhluqullahu ma yasha' wa yakhtar. So bila dia pilih oleh Allah Taala untuk satu bulan tu kelebihan tertentu. So bulan Syaban contohnya, Nabi ceritakan dipilih oleh Allah Taala untuk bulan diangkat akan amal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan amal kita setahun sekali diangkat pada bulan Syaban. Begitu ada kita kata bahawa ada catatan amal pada mingguan itu Isnin dan Khamis. Betul, kita ada catatan amal pada setiap hari itu subuh dan juga asar. So kita ada tertib, ada harian, mingguan, tahunan. Macam tu juga pembersihan dosa yang Allah Taala beri pada kita. Pembersihan dosa. Nanti besok lagi. Kejap lagi. Sikit lagi. Okey. Okey, jadi kata apa? Pembersihan dosa kita pun macam tu juga. Dijadikan oleh Allah Taala ada harian, ada mingguan, ada tahunan. Kan? Bila Allah nyatakan bila Nabi SAW nyatakan dalam hadis yang sahih, Nabi nyatakan as-salawatul khams, solat 5 waktu sehari semalam. Wal jumu'ah ila jumu'ah, Jumaat ke Jumaat.
Wa Ramadan la Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Mukaffiratul lima bainahun, adalah penghapus dosa bagi apa di antaranya. Majtanibatil kabair, selama dijauhi dosa-dosa besar. Solat jadi bawang waktu. Maknanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Dan ni bila kita solat subuh, maka solat subuh kita lepas tu, kalau kita buat dosa, zuhur bersihkan. Lepas zuhur buat salah, asar bersihkan. Lepas asar buat salah, maghrib bersihkan. Dan kita ada harian. Kemudian kita ada mingguan, yang tak jadikan Jumaat. Seminggu sekali dosa kita dihapuskan. Kemudian tak cukup yang tu juga, Allah Ta'ala punya penyayang dengan kita, dia susun untuk kita Ramadan. Bulan di mana dihapuskan dosa-dosa kita, kan, yang sebelumnya, kan, apa telah lalu. Tapi para ulama bahaskan, dosa yang dihapuskan bukan semua dosa, bahkan ia adalah dosa-dosa kecil sahaja. Sebab di hujung hadis berkenaan, Nabi SAW menyatakan bahawa dosa-dosa itu dihapuskan, penghapus dosa, dengan syarat selama dijauhi dosa-dosa besar. Selama dijauhi dosa-dosa besar. So, kalau dosa besar ditinggalkan, barulah semua ibadat harian, mingguan dan juga tahunan ni menjadi pembersihan dosa. Yang kita bimbang sekarang ni, macam sering kita berikan maklumat ni, kita kongsikan, kita tekankan, bahawa kadang-kadang banyak orang tak bertaubat lagi. Ni antara persediaan pertama sebelum Ramadan, bertaubat. Taubat di dosa-dosa besar yang kita lakukan. Kalau kita ada dosa besar, tinggalkan dengan segera dan bertaubatlah. Sebab kalau kita tak tinggalkan, Ramadan datang ni tak dapat kesan apa-apa kepada hati kita. Kita mungkin boleh bayangkan macam longkang kita tu ada macam-macam sampah sarap. Kalau kita tak ada apa-apa, kita ambil baldi, simbah air 1 baldi, 2 baldi, dia akan pergilah sampah tersebut berjalan. Longkang akan bersih. Tapi dia ada tapi dia. Tapi kalau sekiranya longkang kita tu dia ada batu besar telah halang laluan, dan sampah sarap yang kecil ada, kita simbahlah banyak mana pun, laluan tu akan bersih. So bayangkan, yang solat 5 waktu, puasa kita dan sebagainya, dia adalah seperti simbahan-simbahan tadi. Tapi kalau anda kata kita ada dosa besar yang belum diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka nescaya ia tak akan beri kesan kepada apa yang berlaku di kawasan tu. Maka maksud dia, erti kata lain, dosa kita tak dihapuskan, tak beri kesan kepada dosa kecil tadi. Dengan sebab itu, persiapan pertama sebelum masuk dalam bulan Ramadan, bertaubatlah. Tak perlu buat upacara macam saya minta maaf pada semua, tak payah. Tak ada. Nabi tak pernah buat benda berkenaan. Nabi lebih tahu. Tapi bertaubat tu ya arahan. Kalau Allah Ta'ala perintahkan kita supaya bertaubat kepada Allah, taubat yang tulus. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah yang taubat yang tulus, taubat yang tidak ada patah balik. Masalah dosa tu kalau terjadi juga lepas tu tajuk lain, tapi pertama kita memang kena azamkan dan yakinkan diri kita untuk kita bertaubat, tinggalkan segala kemaksiatan, terutama dosa-dosa besar, tinggalkan. Siapa yang ada tangkal ke, siapa ada sekian ke, ilmu pengasih ke, buanglah sekarang. Sebab kalau tidak, anda tak buang benda tersebut, datang Ramadan yang anda rugi. Sebab Nabi kata Ramadan bersihkan dosa dengan syarat dijauhi dosa-dosa besar. So kalau ada dosa besar masih melekat pada seorang, maka Ramadan datang tidak memberi kesan apa-apa. Kita bimbang itu. Itu pertama, persiapan yang permulaan. Okay. Yang kedua, persiapan yang kedua yang seorang tu kena ada adalah pengetahuan. Macam kita sebut tadi, pengetahuan tentang ibadat-ibadat dan amalan-amalan tambahan yang patut dibuat selain daripada berpuasa. Memang kita kata berpuasa tu dan qiyam tu yang sering kita sebut dua lah. Siang kita siam, malam kita qiyam, yang kita sering isikan. So kita benda lain seperti bacaan Al-Quran, tasbih, kan, zikir dan sebagainya, patut dijadikan sebagai amalan-amalan tambahan yang berterusan. So moga-moga Allah jadikan bulan Ramadan kita dalam keadaan tersebut. Luar Ramadan pun kita macam tu juga. Tadi ada orang datang jumpa, kan, dia minta nasihat dan sebagainya. Dia kata dia nak solat tapi tak rasa khusyuk, asyik bercakap-cakap dengan diri sendiri. Kita kata memanglah khusyuk ni dia adalah usaha 5 minit. Dia perbuatan untuk 5 minit, tapi usaha patut dibuat sepanjang hari. Mana kalau orang tu seharian dia lalai 8 jam tengok cerita Korea dan sebagainya, kan, cerita Tamil ke, cerita Hindustan ke, kemudian tiba-tiba 5 minit dia nak solat ingat Allah Ta'ala saja, mestilah dia gagal. Pasti dia akan gagal. Ini bahaya yang kadang-kadang orang tak perasan, orang tak lihat bagaimana kepentingan berkenaan dengan penyediaan waktu sebelum ibadat.
untuk dapatkan state ibadat tadi dalam keadaan yang penuh yakin, penuh iman. Perlu kepada masa yang sebelumnya. Kita nak solat zuhur, sebelum zuhur lagi kita dah nak kena beringat. Macam ni kita nak berharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kotor. Kotor maksud dia bukan fizikal saja, kotor dengan dengki, dengan hasad, dengan iri hati, dengan mengumpat, dengan apa saja. Itu sangat tak boleh, tak layak, tidak layak untuk kita datang dalam solat dengan keadaan berkenaan. Tapi kerana tak ada kesedaran yang berlaku pada masyarakat, seorang ingatkan puasa tahan diri je. Malam pun qiyam saja. Kan? Sebab tu Nabi kata dalam hadis yang Nabi nyatakan, rubbas shaimi, banyak orang berpuasa, laisa min siyami ilal ju'al atash. Banyaknya orang berpuasa tapi tiada untuknya daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga saja. Tak dapat apa-apa nilai sisi Allah Taala kerana benda tersebut kosong daripada kehadiran hati mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia puasa tapi lalai. Puasa dalam keadaan lalai, tidak ingat dia kepada Allah Taala. Ini sangat merugikan, sangat-sangat merugikan. So jadi persiapan, dan kemudian persiapan-persiapan lain seperti apa? Masalah makanan. Dia kita kena faham. Banyak orang bila datang Ramadan sibuk, terutama malam minggu pertama. Dia tak cerita minggu depan. Minggu lagi kan nak masuk Ramadan, orang kelang kabut pergi pasar raya, beli beras lah, beli apalah. Sedangkan benda sebab buat hidup macam biasalah. Anda tak perlukan kepada pembelian makanan yang banyak untuk menghadapi Ramadan. Ramadan bukan musim pesta makan. Ramadan musim ibadat. Makan tu sampingan saja. Macam mana kita nak jadikan makanan kita atas meja ketika setiap kali buka puasa tu kan? Kita tidak makan melampau-lampau. Macam mana kita nak buat? Tu antara jangan belilah. Jangan beli banyak-banyak. Tapi kadang-kadang kita mencakap macam ni kan, marah orang bazar Ramadan pula, dia menyaga. Kita kata tak payah pergi pun kan masalah. Tapi kalau beli pun berpada-pada lah. Berpada-pada. Jangan ikutkan hawa nafsu, nafsu mata ketika mana petang. Sebab ketika petang tu kita lapar. Memang orang yang paling yang tak elok membeli belah adalah orang lapar. Siapa yang dalam keadaan lapar membeli belah, dia tidak ada rasional dalam membeli. Sebab tu kena jaga perkara ni. Banyak orang gagal, tak fikirkan. Kemudian selain itu juga persiapan-persiapan yang lain yang perlu dilakukan adalah masalah contoh macam kes fahamkan hikmah dan juga kenapa Allah Taala jadikan puasa kita tu berbuka dia dan bersahur itu kena ada buka, ada kena sahur. Kena belajar, fahamkan. Sebab kadang-kadang bila kita sebut dalam perkara ni, banyak orang tak boleh buat lagi. Contoh macam kes bila kita buka puasa petang tu, kita boleh makan benda berat terus. Memang sangat gagal siapa terus makan cendol dan sebagainya. Dia patut makan tamar, solat, datang balik. Sebab kita kena faham bahawa badan kita ni tak kenal tamar pun. Pasal dia makan tamar, makan benda lain, dia akan masuk jadi penghadaman. Sepatutnya tamar yang kita makan, dia terus diserap gula dia, fruktos dan glukos dia terus diserap ke dalam badan. Jadi kita terus dapat tenaga segera menghentikan proses fatty liver, ke hati kita dipenuhi dengan lemak. Sebab petang pada kita berpuasa tu, kita punya lemak badan kita dihantar ke hati untuk ditukar jadi gula. So hati kita full of lemak, penuh dengan lemak. So nak hentikan proses berkenaan, sebab dia bahaya kalau berterusan, dia merosakkan hati. So jadi dia boleh berlaku sekali-sekala tapi tidak boleh kerap, tak boleh berpanjangan. Dengan sebab itu kita patut berhenti ketika buka puasa tu, patut kita dah stop situ. Buka puasa maka tak ada dah gangguan sepatutnya. Tapi ni tapi dia. Tapi sering berlaku orang tak sedar kan, tak sedar. Dia makan, dia makan benda berat. Jadi makanan tersebut yang dia makan tadi tak dihadamkan dengan segera. Makan masa 2-3 jam. Jadi badan dia pun ngantuk, lepas makan dia tidur. Bukannya sebab sebab badan dia tak ada tenaga nak menghadam makanan, nak tengok kiri kanan, bercakap dan sebagainya, apalagi lepas tu nak solat. Ini benda banyak orang salah faham, gagal masih lagi gagal berkenaan berbuka puasa. Kita sarankan buka puasa dengan tamar, pergi solat dulu, lepas tu datang balik makan. Confirm takkan makan banyak, confirm makanan takkan dimakan dengan lahap. So kita dah makan tamar tu akan hentikan kelaparan kita, dan dia akan jadi gula segera pada badan kita. So benda macam ni yang kita kata ilmu tentang hikmah puasa ni juga perlu dicari dan diperhatikan. Kenapa Nabi kata jangan marah ketika puasa kalau orang cerca kita, caci kita jangan lawan, jangan cerca, yang cela dia balik. Bahkan kita kata Allahumma inni shaim, ya Allah aku berpuasa, ya Allah aku berpuasa. Cakap macam tu, hentikan kemarahan kita. Sebab orang yang berpuasa marah dengan orang yang tak berpuasa marah, orang yang berpuasa marah lagi teruk, dia akan ada efek yang bahaya pada kesihatan dia. So sudut ini kena diperhatikan lah. Sebab kita kata benda ni adalah di antara persiapan utama sebenarnya seorang tu dalam dia menghadapi Ramadan.
So dan antara persiapan lain yang mungkin sebelum ni banyak kita dengar orang ramai yang sibuk doa dengan ya Allah barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, ya Allah berkati kami dalam Sya'ban dan sempatkanlah kami, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Yang mana kita kata benda sebut harapan yang didoakan oleh semua orang kalau boleh nak sampai pada Ramadan. Dan kita kata doa yang lain yang kita kena sentiasa banyakkan. Contoh macam doa yang Nabi katakan kepada Mu'adz bin Jabal, yang Nabi suruh dia supaya berdoa, minta kepada Allah Ta'ala, kata Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati engkau, bersyukur pada engkau dan juga elok ibadat kepada engkau. Memang waktu lain dia boleh berdoa ni, tapi pada Ramadan dia lebih lagi dahsyat. Kalau kita nak diri kita berdaya untuk beramal dalam bulan Ramadan. So itu benda-benda yang kita kata tak sepatutnya kita ambil ringan lah. Diri kita ni takkan berjaya kecuali apa yang Allah Ta'ala jayakan. So kalau kita tahu diri kita takkan dapat taufik kecuali Allah Ta'ala taufikkan, tepatkan kita dengan kebaikan, maka doa jangan berhenti. Jangan kata saya boleh buat. So Allah Ta'ala boleh mengubah keadaan, menjadikan benda yang mudah menjadi susah, kan? Kita nak yang susah jadi mudah. Macam dalam doa Allah la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tak ada kemudahan apa yang kau jadikan dia mudah. Wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Dan kau jadikan benda yang sukar itu bila kau nak sebagai kemudahan. Itu kita minta kepada Allah Ta'ala sebab kita tahu keupayaan diri kita, kesihatan badan kita, semua sekali benda sebut di tangan Allah Ta'ala. Dia saja yang menentukan segala-galanya. Dengan sebab itu seorang manusia yang nakkan perbaikan diri dia kena tahu pergantungan dia kepada Allah Ta'ala tidak boleh lepas. Doa kena sentiasa. Kena sentiasa meminta Allah Ta'ala untuk dijayakan masuk Ramadan dan dapat segala kebaikan yang ada dalam Ramadan. Sebab kalau kita terlepas apa dalam Ramadan ni, maka kita akan terlepas kebaikan seluruhnya. Okey. Kalau ikutkan kepada tulisan yang diletakkan oleh dia panjang sebenarnya. Saya tak baca, saya cuma ambil mukadimah je. Sebab nanti insya-Allah kalau dia kata masih lagi, kita akan ambil sambungan dia. Okey, ambil sambungan dia berkenaan dengan kelebihan berpuasa. Lepas tu ada kelebihan qiyam. Kan? Dia kelebihan puasa, kelebihan qiyam yang akan dibincangkan oleh Ibnu Ja'al Hambali. Dia panjang sikit. So yang kedua tu saya tak bincangkan sangat. Yang nak fahamkan sebab apa? Sebab orang yang menghadapi Ramadan dia kena buat persiapan. Persiapan dia yang kita nampak yang besar dia 3, kan? Ilmu. Apa benda yang kita tak tahu lagi tentang perkara batalkan puasa, benda yang cara qiyam Ramadan yang betul, manakah doa-doa yang datang Nabi SAW untuk kita amalkan. Semua perkara tersebut kita kena susun siap-siap. Pastikan kita masuk dalam Ramadan kita dah tahu apa benda nak buat. Sebab kita memang kita tak tahu apa yang akan jadi, tapi persiapan dan tahu tempat dan sebagainya, tahu apa benda patut kita lakukan akan membantu kita bagi mendapatkan rahmat Allah Ta'ala berikan dalam bulan ni. Kalau kita tak dia 2 betul lah. Dia baca Quran dan sebagainya. Sebab puasa insya-Allah kalau kita sempat nanti kita akan baca bab puasa. Okey. So jadi kalau kita fahamkan memang kita kata kita sepatutnya memang kita kena usahakan betul lah, dan pastikan bahawa diri kita mendapat akan rahmat Allah Ta'ala pada bulan ini. Amat rugilah, amat malanglah siapa-siapa yang masuk Ramadan tapi keluar Ramadan tak diampunkan. Nabi SAW pernah berjalan naik atas mimbar, dan mimbar Nabi ada 3 anak tangga, dan para sahabat mendengar Nabi SAW dan berkata amin. Kemudian naik satu tangga lagi, amin. Sekali lagi, amin. 3 kali Nabi aminkan. Kemudian malaikat Jibril AS, Nabi kata, bila para sahabat terkejut, Nabi kata Jibril datang kepadaku sebentar tadi, dan Jibril katakan, barang siapa, dia cuba tertib tu banyak lari. Apa punya? Okay. Quran. Apa jangan cakap main? Sebab apa? Sebab dulu lama dah letak situ. Okey, dah pergi sana. Dah lama. Okey. Maksud dia bila datang hadis berkenaan, kisah dia 3 orang tu, cuma ada yang letakkan kes mak bapak dulu, ada letak selawat kat atas Nabi dulu, ada letak Ramadan. Jadi dia punya tertib tu tak ada masalah. Tapi yang penting ni isi kandungan 3. Yang Nabi SAW kata, Jibril datang kepadaku sebentar tadi, dan Jibril berkata, wahai Muhammad, kan, raghima anfuhu, rugilah dia, barang siapa yang disebut engkau di hadapannya
namun tak ada berselawat ke atas engkau. Okay? Mana wahai Muhammad kata amin. Nabi pun kata amin. Lepas tu kemudian Jibril kata ya wahai Muhammad, barang siapa rugilah dia, barang siapa sempat dengan dua ibu bapanya namun dia tak masuk syurga. Ketika tua salah satu atau dua-dua sekali ibu bapanya tak masuk syurga, maka orang tu telah rugi. Maka hai Muhammad doa katakanlah amin. Nabi kata amin. Dan Nabi kata, dan yang ketiga, barang siapa yang rugilah dia siapa yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tapi tak diampunkan. Tak diampunkan. 3 Nabi aminkan. Jibril berdoa, Nabi mengaminkan. So kita kena faham betul ni, kita tinggal sikit lagi hari, buatlah persiapan nak berpuasa banyak dalam Syaban dah terlepas sebagian kita, kerana awal Syaban tak buat kan. Bila masuk separuh Syaban dan ada datang larangan Nabi SAW untuk orang tu baru nak bermula berpuasa kan. Baru nak mula puasa jangan, pasal seolah mempercepatkan Ramadan. Tapi dalam begitu kita kata ada para ulama kata itu makruh saja. Ala kulli hal, kalau kerana Syaban itu maka dah selesai masalah lah. Tapi kalau dia kata orang tu ada puasa Isnin Khamis sebagainya, yang patut dia buat, kalau dia pernah buat sebelum tu, dia dapatlah puasa terlepaskan. Jadi sekarang kalau kita terlepas persiapan bulan Syaban, so jangan terlepas pula kita Ramadan yang datang. Saya sarankan kepada semua orang kan, yang ada dalam grup ni sebagainya, kalau boleh bukan bulan Ramadan ni matikanlah televisyen. Sebenarnya banyak orang kadang tak perlukan televisyen pun untuk berhibur kan. Nak suruh letak telefon langsung masalah lah. Suruh letak telefon kan, offkan telefon ke sebagainya, sangat masalah lah kan. Pasal orang kata alasan kerja dan sebagainya. Tapi lah kalau kita kerja tak apa, tapi banyak juga browsing Facebook dan sebagainya. Last sekali terlalai daripada ibadat. Banyak masa habis berjam dalam browsing Facebook, baca ni orang ni kata apa, orang tu kata apa. Sedangkan kita punya masa ni kalau tanpa kita ingat Allah Subhanahu Taala dan tanpa kita isikan dengan betul, kita akan menyesal. Kita akan menyesal, sangat-sangat menyesal sebenarnya. Sebab tu saya insya-Allah ambil malam ni untuk tajuk yang awal lah, berkenaan dengan tugasan bulan Ramadan, yang mana kita kata yang Ibn Rajab Al-Hambali letak kat sini, bukan majlis awal dia letakkan mukaddimah, yang mana untuk mengingatkan kita tentang kedatangan Ramadan yang sudah dekat, yang patut kita dah buat persiapan. Bukan baju rayanya, bukan tentang kuih rayanya, tapi tentang ibadat. Apakah yang boleh melayakkan kita gembira lepas tamatnya Ramadan. Sebab Ramadan tu bila ditutup dengan hari keraian, sebab kita berjaya mengabdikan diri kepada Allah Ta'ala dengan sempurna dalam bulan tersebut, dalam bulan Ramadan. Maka siapa yang betul-betul berjaya kan menghabiskan masanya untuk Allah Ta'ala, maka dialah orang yang patut bergembira, beraya pada hari raya. Tapi kalau siapa yang dalam bulan Ramadan tidak melakukan sedemikian, bahkan banyak lalai dan leka, alpa dan juga kosong, maka orang ni walaupun hari raya dia beraya, dia tak layak beraya. Beraya tu hanya berlaku untuk orang-orang yang memang betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT. Sebab gembira, happy dapat selesaikan task, tugasan kita dapat selesaikan. So tugasan inilah yang patut kita fikirkan. Jadi insya-Allah kalau kita beri rezeki nanti kita akan sambunglah kepada tajuk tentang puasa, dan lepas tu baca Quran. Dia ada beberapa majlis. Dia apa majlisnya? Majlis yang pertama tentang kelebihan berpuasa. Majlis yang kedua Apa namanya? bising, main kat bawah. Orang dengar. Bawah tak ada kursi. Iyalah ada kursi, tapi kacau apa. Okey. Yang kedua, yang puasa panjang juga. Yang kedua, majlis kedua tentang banyak bersedekah dalam bulan Ramadan dan juga baca Quran. Majlis kedua. Majlis yang ketiga Quran je. Majlis yang ketiga tentang sebutan tentang 10 pertengahan bulan Ramadan dan sebutan separuh akhir bulan Ramadan, tentang kelebihan 10 pertengahan Ramadan dan separuh akhir Ramadan. Itu ketiga. Yang keempat tentang sebutan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan. So dia susun tugasan tu macam tu, kepada yang terakhir sekali tentang 10 akhir Ramadan. So aku lihat betul 7 akhir Ramadan. 7 akhir Ramadan. Jadi dia letakkan pecahan macam tu.
tentang tugasan-tugasan yang patut difikirkan. Sebab the more kita masuk Ramadan, the more ibadat tu patut dipertingkatkan. Ni dipertingkatkan. Baik. Wallahu alam. Okay. Sorry, tadi saya tadi silap pasal apa, kamera tak jalan. Kamera yang kecil kat atas ni, dia tak jalan. So saya kena restart komputer, tengok balik apa jadi. Ada soalan apa? Tak ada Sebab last sekali saya masalah sikit nak on tadi. Dia jadi macam sangkut. Sebab tu tak sempat. Okay, jadi ada apa soalan lain? Tak ada kalau tak ada soalan apa-apa, kita berhenti kat sini. Ingat kita makin dekat Ramadan, silakanlah semua kita ni buat persiapan masing-masing. Bukan beli baju, bukan beli sekian. Okay. Tapi yalah, jaga kesihatan diri, jaga. Dalam waktu sekarang ni kan, elakkan diri kita daripada dedahkan diri kita kepada suasana tak sihat. Macam makan dengan banyak dan sebagainya. Nanti kita bimbang masuk Ramadan, kita tak larat untuk berpuasa. So dia dah terbiasa dengan makan banyak. So jadi susun diri kita dari sekarang. Daripada sekarang dah tinggal beberapa hari lagi, kurang 2 minggu kita nak masuk dalam bulan Ramadan. So buatlah persiapan. Pasal ini adalah detik-detik terakhir. Lepas tu masuk Ramadan kan, kalau kita dah tak ada persiapan langsung, takkan terima dah. Takkan boleh buat apa dah. Kita bimbang nanti sampai akhir Ramadan pun kita masih lagi baru nak siap tapi tak siap-siap. Tapi tak siap-siap. So siap dari sekarang. Masih ada masa, insya-Allah. Carilah ilmu dan belajarlah kesempurnaan Ramadan tu macam mana. Insya-Allah pada hari Sabtu di Al-Khadim kami ada satu sesi untuk macam daurah lah berkenaan persiapan menghadapi Ramadan, daripada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Ada 3 session. Session pertama berkenaan dengan tajuk persiapan Ramadan. Session kedua persiapan macam kita ceritakan tadi. Kemudian session kedua berkenaan dengan hukum-hukum puasa. Sesi ketiga adalah berkenaan dengan tajuk hikmah daripada berpuasa. Jadi sesiapa yang ada ke lapangan boleh hadir. Tafadhal, silakan. Baik. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.